Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum dan agama. Setiap masyarakat mempunyai kepercayaan dan berpegang teguh dengan agama masing-masing. Iaitu, kepercayaan kepada Tuhan merupakan prinsip pertama dalam rukun negara, yang sememangnya rakyat harus berpegang teguh demi menjamin kedaulatan dan keharmonian di Malaysia. Perkara 3, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Islam ialah agama persekutuan. Agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian dalam negara ini, supaya perpaduan di kalangan rakyat Malaysia terus terjamin. Pada peringkat awal projek Islam ini, kami telah merangka dan membuat gancat berkaitan gerak kerja bagi memastikan projek Islam ini dapat disiapkan dengan jayanya. 5 fasa telah ditetapkan, iaitu fasa pertama, kami menubuhkan kumpulan dan membina Google Sites selama 1 minggu. Fasa kedua adalah kami membuat perancangan projek yang mana ianya adalah mengenai pemilihan tema dan tajuk yang telah dilaksanakan selama 2 minggu. Seterusnya adalah fasa ketiga, yang mana fasa ini kami telah melaksanakan kerja lapangan, iaitu menyediakan soalan-soalan kaji selidik dan melakukan kaji selidik selama 3 minggu. Fasa keempat yang telah dilaksanakan selama 2 minggu adalah membuat refleksi, iaitu menganalisis soalan-soalan daripada temu bual dan juga survei yang telah kami lakukan. Fasa kelima adalah fasa untuk video simulasi projek yang telah kami laksanakan selama 1 minggu. Kami telah melakukan soal selidik dan memperolehi data-data daripada kajian dan tinjauan melalui Google Form tentang kefahaman responden berkenaan kepercayaan kepada Tuhan membentuk rakyat Malaysia yang berdaulat. Kajian ini terdiri daripada 105 orang responden. Selain itu, sasaran responden kami terdiri daripada pelajar-pelajar IPT seluruh negara. Kami juga turut mengadakan sesi temu bual bersama saudari Suaida Usaimah binti Sofian. Beliau merupakan Timbalan Presiden Majlis Perwakilan Pelajar MPP Unit PSAS. Beliau juga Presiden bagi Persatuan Hal Ehwal Wanita Islam Helwi Unit PSAS. Kedua-dua kaedah dapatan kajian ini kami dapat simpulkan dalam refleksi yang berikut. Keperluan komuniti yang pertama ialah setiap komuniti perlulah bermuhasabah mengenai kepentingan menghayati prinsip rukun negara yang pertama. Menurut Sardar Singh, beliau berkata, semua pihak perlu bertanya diri sendiri dan bermuhasabah mengenai kepentingan rukun negara dicipta dan diwujudkan untuk mengekalkan keharmonian dan keamanan negara. Seterusnya, teknologi dan media sosial pada masa kini mestilah dijadikan sebagai platform untuk menjelaskan kembali objektif dan matlamat penubuhan rukun negara serta kepentingannya untuk masyarakat. Akhir sekali, semua pihak atau komuniti perlu memahami bahawa agama wujud untuk kebaikan umat manusia dan juga untuk menjamin perpaduan dalam masyarakat. Cabaran yang pertama ialah kecanggihan teknologi termasuk media sosial telah menyebabkan ada pihak yang mempertikaikan prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri berkata, perkara itu perlu ditangani bersama dengan mengambil pendekatan sebaiknya tanpa memaksa mana-mana pihak untuk menerima sesuatu agama. Selain itu, prinsip rukun negara mestilah diterapkan dalam kehidupan semua orang, terutamanya golongan belia. Golongan belia pada masa kini sedang menghadapi cabaran media sosial yang mampu mengganggu gugat kepercayaan mereka sehingga mengubah jati diri masing-masing. Akhir sekali, setiap agama tidak mengajar penganutnya untuk menghina dan mencaci agama lain, kerana ianya boleh menggugat kedaulatan dan keharmonian Malaysia. Harapan kami, setiap rakyat seharusnya mempelajari sejarah dan sivik di mana ia merupakan landasan utama untuk manusia melalui liku-liku yang ditempuhi oleh generasi sebelum ini untuk mewariskan sebuah kehidupan bagi generasi seterusnya.
Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk membendung segala kontroversi dan diskriminasi dalam ajaran kita serta mempromosikan persefahaman dan keharmonian antara agama dan komuniti sebagai asas untuk memupuk dan memanfaatkan keamanan, kedamaian dan kestabilan negara. Akhirnya, kami berharap agar semua rakyat Malaysia menghayati rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Menurut Hasnan Halim, pada tahun 2020, semangat patriotisme amat penting kepada negara yang didiami rakyat yang berbilang agama, bangsa dan ideologi politik yang begitu ketara pada masa kini. Selain itu, pembangunan dan kemajuan negara tidak akan dicapai sekiranya lebih mengutamakan semangat perkauman, kefahaman ideologi politik atau parti politik daripada negara. Semangat patriotisme akan menghalang rakyat Malaysia bersikap prejudis terhadap mana-mana kaum, agama maupun ideologi parti yang berbeza dengan mereka.